الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang berada di masjid dan juga yang berada di dalam talian, sama ada melalui Facebook ataupun Zoom. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung balik kuliah kita, yang mana siapa ada buku boleh tengok muka surat 81. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan disiplin memahami hadis berdasarkan sabab al-wurud. InsyaAllah kita nak sambung disiplin yang keempat, iaitu memastikan kesahihan sabab urud sebelum memahami sesebuah hadis. Hadis ada pelbagai riwayat. Maksud satu hadis kadang-kadang ada riwayat yang pelbagai. Ada kalanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, maka kita panggil hadis ni dengan lafaz ini jalur Bukhari ataupun riwayat Bukhari. Hadis yang sama Imam Muslim riwayatkan, maka kita panggil hadis tersebut dengan lafaz itu riwayat Muslim. Kita akan masuk bab tu nanti, memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya. Itu pun ada disiplin. Tapi saya nak bagi tahu kat sini, bila riwayat bagi sebuah hadis itu berbeza, maka ada kalanya terdapat pertambahan lafaz, ada kalanya terdapat pertambahan perkataan yang tidak terdapat di dalam riwayat lain. Sebagai contoh, hadis yang biasa tuan-tuan dengar dalam kuliah. Siapa yang biasa lazimi kuliah, dia akan dengar hadis ni. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya, dia mengasihi untuk saudaranya seperti mana dia mengasihi untuk diri dia sendiri. Biasa dengar hadis tu? Hadis Anas. Itu satu riwayat. Kalau kita tengok riwayat yang berbeza dalam kitab-kitab hadis, ada tambahan lafaz, yang mana dalam lafaz yang lain, hadis yang sama, dalam jalur lain ada tulis minal khair di hujung hadis. Ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Maksudnya ada tambahan daripada sudut kebaikan. Hadis nak bagi tahu kita, di antara tanda kesempurnaan iman ialah apabila kita tengok saudara se-Islam kita dapat satu nikmat yang kalau dapat kat kita, kita suka, kita kena suka kalau dapat kat dia. Maksudnya Nabi SAW nak kata jiwa orang mukmin ni tidak ada perasaan hasad. Sebab ada orang bila tengok orang lain dapat nikmat, dia tak dapat, dia jadi susah hati. Dia susah tengok orang senang, dia senang tengok orang susah. Itu sifat hasad. Orang beriman tak boleh ada sifat tu. Sebab tu Nabi kata kalau dia suka benda tu dapat kat dia,
Tapi tak dapat ke dia, dapat ke orang lain, dia kena tumpang seronok, kena tumpang gembira. Tapi mungkin ada di kalangan orang yang kata, oh kalau macam tu Ustaz, saya ni suka merokok, jadi saya kena gembira lah kalau kawan saya merokok sekali. Boleh? Merokok, bukan merokok. Kalau banyak merokok, rukuk dalam solat tu bagus. Banyak solat. Tapi ni bukan merokok, ini merokok. Smoking kan. Dia suka merokok. Dia kata kawan saya merokok depan saya Ustaz, saya gembira sebab saya pun suka. Boleh? Sebab itu dalam hadis, dalam jalur yang lain, Nabi SAW kata minal khair. Yang dikatakan kesempurnaan iman tu, bila kita suka saudara se-Islam kita dapat nikmat dari sudut benda baik. Rokok benda baik ke tak benda baik? Rokok bukan benda baik, jadi tak boleh. Ada yang berjemaah kadang-kadang merokok, yang tu tak termasuk dalam pemahaman hadis. Susah juga zaman ni. Satgi bila kita tegur, dia keluar hadis tu. Kita kena beritahu siap-siap. Riwayat-riwayat yang berbeza perlu diteliti. Bila ada tambahan-tambahan yang ada dalam riwayat-riwayat yang berbeza ni, ada kalanya sebuah hadis diriwayatkan dengan tambahan sebab urut. Ada jalur yang tak ada jalur yang ada. Jadi sebab urut tu perlu diteliti, sahih ke tak sahih. Jalur-jalur riwayat ni kena tengok sahih ke tak sahih. Sebab jalur-jalur yang berbeza ni diriwayatkan dengan sanad-sanad yang berbeza. Diriwayatkan dengan sanad yang berbeza. Jadi nak tahu lafaz tu sahih ke tidak, kena tengoklah sanad tu. Sanad tu sahih ke tidak, baru kita dapat tahu. Jadi ada sebahagian daripada sebab urut yang tak sahih, ataupun bukan sebab urut, orang dok anggap macam sebab urut. Jadi kena hati-hati. Jangan main sangka-sangka, kena semak betul-betul. Jadi sebab itu orang yang belajar hadis ni dia teliti. Tengok betul ke tak betul sebelum nak dakwa sesuatu perkataan itu daripada Nabi SAW. Okey. Tengok, saya hurai di situ disiplin berikutnya untuk memahami teks hadis melalui sebab al-urud ialah mengenal pasti status kesahihan sesebuah kisah atau peristiwa dari sudut sahih atau dhaif. Ini penting kerana sesebuah peristiwa yang diriwayatkan sebagai sebab urud mungkin berfungsi sebagai penyebab untuk mengkhususkan hadis lain. Kan kita dah belajar kuliah yang lepas, mungkin sesebuah riwayat yang ada sebab urut tu sebab urut mengkhususkan, jadi kena pastikan sahih. Kalau tak sahih, dia tak boleh jadi hujah. Okey? Jika ia tidak sahih, maka ia tidak boleh dijadikan hujah kerana ia berkaitan dengan hukum hakam. Maka mengetahui status sebab urut bagi hadis sangat penting dalam proses memahami teksnya. Berikut adalah contoh bagi perkara ini. Kisah Muhajir Ummu Qais. Siapa yang belajar hadis, dia biasa dengar kisah ni. Kisah yang dikatakan sebab urut bagi hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Tuan-tuan boleh cari kuliah saya, hurai hadis ni, saya hurai sejam lebih. Banyak faedah boleh ambil daripada hadis ni. Tapi oleh kerana kuliah kita bukan nak hurai hadis tu, sekadar nak bagi contoh aja, jadi saya tak hurai panjang lah. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, maksudnya amalan tidak akan muncul melainkan mesti dimulakan dengan niat. Tak ada niat, orang tak berfungsi, orang tak melakukan perkara. Kecuali kalau tak sengaja lah. Tapi dia ada niat lain lah. Kan? Okey.
Sesungguhnya amalan tidak akan berlaku melainkan mesti dimulakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang tu apa yang dia niatkan. Maksudnya ganjaran dia ditentukan berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya niat ni penting dalam menentukan sesuatu ganjaran pahala. Ada orang letak dahi dekat atas lantai untuk membesarkan Allah, salat, dia dapat pahala. Ada manusia letak dahi atas lantai, kan, nak pergi cari kunci yang jatuh di bawah kat longkang, perbuatan tu tak beri pahala. Ada orang letak dahi atas lantai juga, tapi untuk membesarkan berhala, kafir perbuatan itu. Maka niat menentukan ganjaran. Perbuatan yang sama menatijahkan ganjaran yang berbeza. Sebab tu salat pun tak sama kualitinya. Sebab itu Aisyah kata dalam hadis, la tas'al an husnihinna wa tulihin. Kamu jangan tanya salat Nabi tu tentang kualitinya macam mana, tentang panjangnya macam mana, panjang. Kemudian Nabi SAW sebut, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu akan dihitung berdasarkan niat kerana Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Sesiapa yang hijrahnya kerana inginkan dunia yang dia kejar, aw imra'atin yankihuha, ataupun kerana perempuan yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu dihitung berdasarkan niat yang dia niatkan. Clear, hadis ni clear. Hadis ni Nabi SAW sebut berkenaan dengan niat. Kemudian Nabi bagi contoh. Satu contoh yang paling besar dalam agama setelah daripada salat, iaitulah hijrah. Kan? Kerana hijrah ni benda besar. Hijrah meninggalkan negara, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, meninggalkan harta sebahagiannya kerana agama, benda besar. Jadi bila kita kata benda besar, pahalanya besar. Maka sebab itu Nabi SAW pernah sebut dalam hadis, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau tidaklah kerana pahala hijrah ni, dah pasti aku sendiri akan menisbahkan diri aku kepada orang Ansar. Sebab Nabi nak bagi tahu pahala hijrah ni besar, pengorbanannya besar. Tapi pengorbanan yang besar ni hanya memberikan pahala yang besar bila niatnya betul. Kalau orang tu hijrah kerana nak pergi kejar dunia, kalau orang tu hijrah kerana nak kejar perempuan, yang dia nak nikah dengan perempuan tu, pahalanya besar tak? Pahalanya tak besar lah. Sebab sekadar pindah untuk kejar dunia, orang lain membuat. Muhajirin tu dapat gelaran muhajirin sebab mereka berpindah kerana Allah dan Rasul. Yang tu yang dapat tu. Muhajirin tu dipanggil muhajirin, pahala hijrah mereka dapat tetap dan besar sebab mereka hijrah kerana Allah dan Rasul. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi memberikan pesanan, memberikan peringatan. Benda yang kadang-kadang orang lain boleh dapat pahala besar, kamu dapat pahala kecil. Sebab niat kamu tak betul. Bukanlah maksud berdosa. Siapa yang hijrah kerana nak kejar dunia, berdosa? Kalau dunia yang dikejar tu tak berdosa, tak adalah berdosa. Kalau dia hijrah kerana nak kejar perempuan yang dia nak nikah, dia nak nikah bukan nak buat benda haram, dia nak nikah, tapi tak adalah dapat pahala besar. Kan? Okey.
kisah ataupun hadis ini sentiasa diikatkan dengan satu sebab urut. Dikatakan oleh sebahagian ulama hadis, Nabi SAW menyebutkan hadis ni kepada seorang pemuda yang berhijrah ke Madinah bukan kerana agama, tapi kerana nak kejar seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Dia nak kejar seorang perempuan namanya Ummu Qais. Perempuan tu segak. Jadi dia kejar perempuan ni. Sebab dia kata kalau tak kejar, takut orang lain potong lain. Jadi lain tak clear. Dia kejar perempuan tu, dia dapat menikah. Orang lain semua hijrah kerana agama. Dia hijrah kerana Ummu Qais. Maka dia pun digelar sebagai muhajir Ummu Qais. Nampak? Okey, kita tengok kat situ. Hadis ini masyhur di sisi masyarakat Muslim. Walaupun ia masyhur pada masyarakat, namun ia berstatus gharib. Gharib ni maksudnya Umar seorang je riwayat daripada Nabi SAW. Tapi hadis ini sahih. Hadis ini cuma mempunyai satu sanad yang sahih daripada Nabi SAW, iaitu melalui jalur Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini sangat penting, maka ramai ulama memasukkannya di dalam kitab hadis yang mereka tulis. Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi masukkan hadis ni sebagai hadis yang pertama. Nak bagi tahu hadis ni penting. Baik. Dikatakan bahawa hadis ini mempunyai sebab al-wurud, iaitu kisah seorang pemuda yang digelar sebagai penghijrah Ummu Qais, yang dikatakan berhijrah kerana ingin bersama berhijrah dengan Ummu Qais dan menikahinya. Dia kata, sebahagian ulama kata, hadis ni Nabi sebut bila Nabi dapat tahu ada seorang sahabat Nabi berhijrah bukan sebab agama, tapi sebab nak kejar Ummu Qais, nak menikah dengan Ummu Qais. Ummu Qais hijrah. Dia kata kalau aku tak pergi sekali ni, takut orang lain kebah. Jadi aku pun hijrah sekali sebab nakkan Ummu Qais dapat menikah dengan Ummu Qais. Okey. Kisah penghijrah Ummu Qais ni diriwayatkan oleh Syaqiq. Syaqiq ni tabi'in. Syaqiq ada riwayat, dia kata qala Abdullah. Abdullah berkata, Abdullah ni siapa tuan-tuan? Abdullah ni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah berkata, man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lah. Sesiapa yang berhijrah dengan niat mencari sesuatu, maka pahalanya ataupun sesuatu itu akan menjadi miliknya. Fahuwa lah. Qala hajara rajul liyatazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qais wa kana yusamma muhajira Ummu Qais. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada seorang lelaki berhijrah kerana nak menikahi seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Maka dia pun digelar penghijrah Ummu Qais. Riwayat ni riwayat Tabrani. Ya, sanad dia sahih. Tapi tidak ada bukti yang jelas mengatakan riwayat ni adalah sebab urut bagi hadis Nabi tadi. Yang ada, Ibnu Mas'ud bagi tahu je ada seorang pemuda dipanggil muhajir Ummu Qais. Tapi adakah sebab tu Nabi sebut hadis ni? Tak ada bukti. Tak nampak kaitan yang jelas. Sebab itu Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, tidak ada bukti yang jelas. Maka tak boleh nak kait lah. Tak boleh nak kata ini sebab urutnya. Tak boleh nak kata sebab tak ada bukti. Kedua-dua riwayat ini jelas, hadis sahih. Tapi nak kata kaitan antara keduanya, betul ke Nabi sebut sebab ada seorang sahabat nak menikah dengan Ummu Qais? Kita kata tak tahu. Tapi kisah muhajir Ummu Qais ni sahih ke tak? Sahih. Hadis Nabi yang Nabi sebut tu sahih ke tak? Sahih. Habis tu Nabi sebut sebab tu ke? Tak tahu. Tak ada bukti yang jelas. Okey? Riwayat penghijrah Ummu Qais ini bertaraf sahih. Walaupun ramai ulama silam dan semasa yang menganggap bahawa kisah ini menjadi sebab al-wurud bagi hadis ini, namun jika dilihat daripada lafaz hadis ini, tidak nampak kaitan antara keduanya. Ibn Hajar
menegaskan. Dia kata, wa hadha isnadun sahih ala syarti syaikhain, lakin laisa fihi anna hadis al-a'mal siqa bisababi dhalik, wa lam ara fi syai'in min at-turuq ma yaqtadi at-tasrih bidzalik. Ibn Hajar kata, lafaz kisah penghijrah Ummu Qais ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Maksudnya sahih dia tu setaraf dengan Bukhari dan Muslim. Ya? Tetapi laisa fihi, tak ada pun dalam riwayat penghijrah Ummu Qais ini menunjukkan hadis a'mal bin niat ni. Hadis niat tadi yang saya baca tadi tu disebutkan, diutarakan oleh Nabi disebabkan oleh kerana kisah ni. Dan kata Ibn Hajar, walam ara, dan aku tak tengok dalam mana-mana riwayat pun, walaupun jalur riwayat hadis innamal a'malu binniat daripada Umar tu terpecah banyak, yang terpecah banyak daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, banyak anak murid dia, dikatakan ratusan anak murid mengambil daripada dia jalur hadis tu, tapi tak ada satu jalur pun yang kata riwayat Nabi menyebut amalan dengan niat tu disebabkan Nabi tahu kisah penghijrah Ummu Qais. Tak ada. Maka tak boleh kata ia adalah sebab urut bagi kisah tu. Selesai. Yang kelima, tidak pelik bagi sesebuah hadis untuk mempunyai beberapa sebab urut. Sebelum ni kita tengok ada sebab urut yang hampir sama untuk dua hadis. Kan? Kisah yang rantai Aisyah hilang, rantai Aisyah yang cicir tu kan. Yang ni kadang-kadang ada beberapa hadis mempunyai ada hadis yang sama tapi mempunyai beberapa sebab urut yang berbeza. Sebagai contoh, hadis larangan marah. Hadis marah Nabi ni banyak, bukan marah, hadis Nabi larang marah. La taghdab kan. So kalau kita tengok hadis yang sama tapi sebab urut yang berbeza. So tengok, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna rajulan qala lin Nabi SAW awsini qala la taghdab. Abu Hurairah kata dalam hadis Bukhari, seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, berikan pesanan pada saya. Nabi kata, jangan marah. Jangan marah. Mungkin ada yang keliru. Macam mana kita jangan marah? Boleh tak marah? Tuan-tuan pernah marah tak? Marah Ustaz, mana tak pernah marah? Marah lah. Nabi pun pernah marah. Nabi pernah marah tak? Nabi pernah marah. Faghadib hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhih. Nabi marah sehingga jelas kemarahan itu di wajah Nabi. Nabi ni kalau marah, nampak muka marah. Nampak tanda marah kat muka Nabi tu, tak suka. Dah macam mana Nabi kata tak boleh marah? Jangan marah. Orang yang normal, dia akan marah. Para ulama mengatakan, yang ni maksudnya, Nabi menyatakan musabab, tetapi Nabi maksudkan sebab. Musabab ni hasil, akibat. Nabi mention akibat, tapi Nabi maksudkan sebab. Faktor kepada akibat tu. Jangan marah maksudnya jangan dedahkan diri di tempat yang boleh menyebabkan kita marah. Jauhkan diri. Ada juga yang kata jangan marah ni maksudnya kawal marah. Bukan jangan marah, tapi bila marah kawal. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW mengarahkan kita, kalau kita marah dalam keadaan kita berdiri, duduk. Faliyajlis. Fa in dhahaba anhu wa illa falyattaji'. Kalau hilang marah tu waktu kita duduk, okeylah. Kalau tak, baring. Kita masuk pejabat bos, tengok bos tengah baring, biarkan. Mungkin bos tengah marah.
Tapi takut-takut berdengkur lah kan. Maksudnya Nabi SAW tak nak bagi kita ni buat satu benda, tindakan dalam keadaan marah. Sebab tu Nabi tak bagi hakim ni waktu dia marah dia berhukum. Jangan. La yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Jangan seorang qadhi, jangan seorang hakim berhukum dalam keadaan dia marah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab bila kita bertindak waktu marah, pertimbangan kita tetap stabil. Tunggu dulu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa yang marah falyaskut, hendaklah diam. Bila kita marah aja, diam, tahan mulut. Kerana takut kita sebut satu benda yang tak sepatutnya. Ada riwayat sebut ambil wudu. Riwayat ni ada sedikit perbahasan pada sanad dia. Sebahagian ulama mendaifkan dia. Tapi bolehlah dipakai dalam fadail. Kerana marah ini sinonim dengan panas kan. Jadi pergi ambil wudu. Jadi kalau ambil wudu tu berkemungkinan dia boleh tenang, dia boleh slow balik, dia boleh sejuk balik. Okey. Dalam riwayat ini tidak disebutkan siapakah sahabat yang meminta wasiat atau nasihat daripada Nabi SAW ini. Cuma apabila seseorang meneliti kitab-kitab hadis, dia akan mendapati terdapat beberapa kitab yang memperincikan siapakah sahabat yang menjadi sebab urut bagi hadis ini. Nabi sebut la taghdab tu sebab sahabat tu tanya. Dalam riwayat Bukhari tadi, tak ada pun dia bagi tahu nama siapa. Kalau tengok dalam jalur Ibn Hibban, ada riwayat yang lebih detail. Dia kata, Anil Ahnaf bin Qais, Ani ibn ammin lahu wa huwa jariyatu ibn Qudamah, wa huwa jariyatu ibn Qudamah, annahu qala, Ya Rasulullah, qul li qawlan yanfa'uni Allahu bih, wa aqlil la'alli la aghfiluh. Qala la taghdab, fa'adalahu mirara. Kullu dhalika yarji'u ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Maksudnya hadis riwayat Ibn Hibban dengan sanad yang sahih daripada Al-Ahnaf bin Qais, daripada seorang anak saudaranya, anak bapa saudara dia, iaitu sepupu dia lah. Daripada sepupunya, nama sepupunya tu Jariyah ibn Qudamah. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, katakanlah kepada saya, sebutkan kepada saya satu perkataan, satu kata-kata yang Allah memberikan manfaat kepada saya dengannya. Sahabat Nabi bagi tahu kat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, tolonglah bagi tahu saya satu kata-kata yang mana dengan kata-kata tu Allah Ta'ala boleh manfaatkan saya dengannya. Maksud nak dengar nasihat. Tu sahabat Nabi tu datang dekat Nabi, tanya apakah amalan yang terbaik kan. Sebab dia orang ni, hidup dia orang memang untuk akhirat je lah, nak dapatkan manfaat. Bahkan ada sebahagian daripada sahabat siap bagi tahu lagi, Ya Rasulullah, tolong bagi tahu saya satu perkataan dalam agama ni yang saya tak perlu tanya orang lain lagi dah. Saya nak dengar daripada Nabi ni satu perkataan yang saya tak nak dengar dah pada orang lain. Cukup dah, memadai dah. Punyalah dia orang ni berpada dengan Nabi SAW. Punyalah dia orang ni menghargai ajaran Nabi. Kan? Yang kita je kadang-kadang Nabi tunjuk macam ni, kita pergi buat macam lain. Nabi tunjuk macam ni, kita pergi cari petunjuk lain. Ni tak kena. Sepatutnya kena ada satu sikap, apa saja yang datang daripada Nabi SAW, kita junjung. Apa saja yang Nabi tunjukkan, apa saja yang Nabi lakukan, apa saja yang Nabi anjurkan, kita junjung. Kerana ini adalah yang terbaik. Ya? Okey. Maka disebut macam tu. Tolong ajar saya satu perkataan yang Allah Ta'ala akan manfaatkan saya dengannya. Sebab kita ni kadang-kadang banyak juga dengar cakap. Cakap-cakap yang baik ni banyak dengar, tapi tak ada manfaat. Tak ambil manfaat. Masuk sini, keluar sini kan. Ada juga. Jadi sebab itu kita doa.
Supaya Allah Ta'ala berikan kita ni kesediaan untuk dengar benda baik dan ikut benda baik itu. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Sifat ulul albab, sifat orang yang bijak, yang cerdik, ialah orang yang bersedia mendengar kata-kata dan mengikut yang terbaik. Bila dia dengar kata-kata, dia follow, dia ikut yang terbaik. Dia cari mana yang terbaik. Okey. Maka dia kata, wa aqlil. Dia kata kat Nabi, tolong bagi sikit sudahlah. La'ali la aghfiluh. Mudah-mudahan saya tak terleka. Mudah-mudahan saya tak lupa. La aghfiluh tu, la ughfiluh. Supaya saya tidak melupakannya. Daripada perkataan ghaflah. Tahu ghaflah? Orang Penang panggil ghapla. Tahu ghapla? Orang Perlis takkan tak tahu. Orang Sobri dah ketawa dah. Ghapla ni daripada perkataan Penang lah. Bukan daripada perkataan Penang. Penang ambil perkataan ni. Takkan Penang muncul dulu kan? Ghapla, ghapla jingga ni. Okey. Supaya saya tak melupakannya. Okey? Baik. Qala la taghdab. Maka Nabi SAW pun sebut, jangan marah. Sebab mungkin Nabi tengok dia ni panas baran lah kot. Kan? Kadang-kadang jawapan Nabi tu sangat-sangat sinonim dengan background orang yang tanya tu. Sebab tu soalan yang sama, kadang-kadang jawapannya berbeza. Sebab apa beza? Sebab background orang yang tanya tu tak sama. Ada orang, bila ditanya Nabi soalan, Nabi suruh bagi makan. Mungkin sebab dia ada kemampuan untuk bagi makan. So Nabi suruh dia bagi makan. Mungkin dia berat mulut sikit, Nabi suruh dia bagi salam. Yang ni dia panas baran, mungkin dia cepat marah, mungkin. So Nabi kata la taghdab. Fa'ada lahu mirara. Dia tanya berkali-kali lagi. Dia tanya apa lagi? Apa lagi? Kullu dhalika yarji' ilaihi Rasulullah SAW la taghdab. Setiap kali dia tanya, setiap kali itulah Nabi SAW jawab, jangan marah, jangan marah. So hampir sama dengan cerita tadi, tapi yang ni dia bagi tahu nama lagi, Jariyah ibnu Qudamah. Di sana ada riwayat daripada At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat daripada Abu Ad-Darda. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Qala la taghdab walakal jannah. Abu Darda, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zuhud, dia kata, ya Rasulullah, dullani ala amal, tunjukkanlah saya tentang satu amalan yang boleh masukkan saya ke dalam syurga. Tunjukkan saya satu amalan yang boleh masukkan saya ke dalam syurga Allah. Qala la taghdab. Nabi kata, jangan marah. Walakal jannah. Maka bagimu syurga. Al-Iraqi menilai sanad hadis Tabrani ini sebagai hasan. Hadis hasan. Hasan ni dia antara sahih dengan dhaif, tengah-tengah. Boleh pakailah. Diterima. Ya. Jika diteliti jawapan Nabi SAW, sama dalam hadis ini, iaitu larangan jangan marah, sama. Walaupun sebab urutnya berbeza. Namun punca atau peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW menyebutkan perkataan ini berbeza dan penyoalnya juga berbeza, maka sebahagian ulama mengatakan ini termasuk dalam kes sebab urut bagi sesebuah hadis yang lebih pada satu. Sebab urutnya sama. Hadisnya sama. Tapi sebab urut hadisnya berbeza-beza, tapi sebab urutnya orang tanya. Hadisnya berbeza-beza daripada sahabat yang berbeza, tapi lafaznya sama. Disebabkan oleh sebab urut yang hampir sama, iaitu orang tanya minta pesanan daripada Nabi SAW. Ia diterima selagi mana sanadnya sahih. Okey, kita tengok bab yang keempat. Memahami hadis berdasarkan ilmu maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Hari ni orang duk sembang pasal maqasid. Tuan-tuan faham bahawa maqasid syariah? Definisi maqasid syariah ialah al-ghayat wal ahdaf allati arada syari' tahqiqaha wara'a tashri'il ahkam. Itu perkataan yang mudahlah. Dia kata al-ghayat, matlamat,
wal ahdaf, dan tujuan perkara yang syarak ingin laksanakan, yang syarak ingin realisasikan di sebalik pensyariatan hukum. Itu maqasid. Maqasid ni ada banyak. Ada maqasid yang umum, ada maqasid yang juzuk. Ada maqasid yang diterima, ada maqasid yang ditolak. Dalam banyak-banyak maqasid, maqasid yang biasa kita dengar, iaitu maqasid daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Tuan-tuan biasa dengar? Tak biasa dengar? Okey. Tak apa. Saya hurai sikit. Daruriyat, perkara yang mesti ada dalam kehidupan manusia. Kalau tak dijaga benda daruriyat ni, manusia sama ada kufur ataupun mati. Sebab tu daruriyat ni para ulama dia kategorikan 5 perkara. Daruriyat ni di sisi para ulama ada 5. Yang pertama, jaga agama. Yang kedua, jaga nyawa. Yang ketiga, jaga akal. Yang keempat, jaga nasab. Yang kelima, jaga harta. Ni 5 benda yang mesti jaga. Dan hukum syarak berlega pada benda ni. Nak jaga 5 ni. Disyariatkan jihad, perang di jalan Allah. Untuk apa? Untuk apa berperang di jalan Allah? Untuk jaga agama lah. Bila agama diserang, bila negara Islam diserang oleh puak-puak harbi, kafir yang memusuhi orang Islam, maka orang Islam dia tak boleh tengok aja, dia kena bertahan. Inilah yang berlaku dalam peperangan yang mana Nabi SAW sertai dalam kehidupan Nabi. Semuanya permusuhan tu bukan dimulakan oleh Nabi SAW, tetapi dimulakan oleh kafir Quraisy, oleh Yahudi. Mereka dulu yang mengkhianati agama Islam dan berlaku peperangan. Maka disyariatkan jihad untuk menegakkan agama Allah. Maka sebab itu juga disyariatkan salat berjamaah di masjid. Untuk apa? Menghidupkan syiar agama. Disyariatkan azan dalam negara Islam. Untuk apa? Menegakkan syiar agama, supaya agama itu wujud. Itu jaga agama. Kemudian jaga nyawa. Jaga nyawa, haram bunuh diri, haram bunuh orang, dan disyariatkan qisas. Siapa bunuh orang, balas bunuh. Bila dia bunuh orang, kita balas dia dengan bunuh, bukankah dia mati? Ya. Matinya dia jaga nyawa lain. Sebab apa jaga nyawa lain? Sebab dia ni pembunuh. Takut dia bunuh orang lain pula, bunuh dia dulu. Sebab dia bunuh dengan sengaja. Dia pembunuh bersiri. First. Yang kedua, orang lain bila tengok orang lain pun takut. Jadi orang lain pun akan behave. Weh, kalau bunuh ni kena balas bunuh. Jadi kami tak beranilah. Walakum fil qisasi hayah. Bagi kamu dalam hukuman qisas itu ada kehidupan. Ni hukum syarak. Okey? Yang ketiga, jaga akal. Sebab itu disyariatkan orang Islam ni haram minum arak, haram pergi salah guna dadah. Sebab apa? Hilangkan fungsi akal. Sebab itu orang Islam diberikan pahala untuk tuntut ilmu. Tak kiralah ilmu apa pun, yang penting ilmu yang bermanfaat dan tak bercanggah dengan syarak.
Pergilah belajar ilmu ekonomi ke, ilmu kejuruteraan ke, ilmu agama ke, ilmu apa pun yang bermanfaat untuk umat, ilmu perubatan ke, ilmu ekonomi ke, ilmu sains politik ke, selagi mana ia bermanfaat, maka dapat pahala. Dan ada ilmu yang dipanggil fardu kifayah, ada ilmu yang dipanggil sebagai fardu ain. Ilmu fardu ain ni ilmu yang berkaitan dengan ibadat kita lah, yang kita wajib buat. Selain daripada ilmu fardu ain, dia masuk dalam fardu kifayah. Belajar ilmu hadis tinggi-tinggi, belajar ilmu usul fiqh, belajar ilmu tajwid yang bukan, orang kata bukan tajwid asas, belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu perubatan, belajar ilmu kejuruteraan, semua ni fardu kifayah. Dapat pahala kerana nak jaga akal. Sebab akal manusia perlu ilmu. Kalau akal manusia itu tak dilatih, dia cepat rosak. Kalau malas fikir, dia cepat rosak. Dia obes, dia obesity. Okey. Kemudian jaga apa lagi? Jaga nasab. Diharamkan zina sebab boleh merosakkan nasab. Kan? Kemudian jaga harta. Sebab tu siapa mencuri potong tangan. Tangan ni ada nilai ni, mana boleh meluka-lukakan tangan orang. Tapi bila tangan ni tak hormat harta orang, tangan ni kena potong. Jadi hukum-hukum syarak banyak belega pada benda ni, yang dipanggil sebagai daruriyat. Daruriyat yang 5. Dan dalam daruriyat ni ada tingkatan bawahan dia yang dipanggil sebagai hajiat. Hajiat ialah perkara yang kalau tak ada kita tak mati dan kita tak kufur, cuma kita akan mengalami kesukaran sehingga susah nak hidup. Maka sebab itu bila kita musafir, dibenarkan kita ni untuk buka puasa. Itu termasuk dalam hajiat. Bila kita musafir, kita dibenarkan untuk qasar salat, yang itu termasuk dalam hajiat. Hajiat ni kalau tak ada, kita akan sedikit sukar menjalankan ataupun meneruskan kehidupan. Kemudian kita pergi kepada tahsiniyat. Tahsiniyat bawah lagi pada hajiat, iaitu sesuatu yang disyariatkan untuk mempercantikkan agama. Kalau tak ada benda ni kita tak mati. Kalau tak ada benda ni kita tak susah. Tapi agama nampak tak cantik. Menutup aurat, merapatkan saf, itu termasuk dalam tahsiniyat. Ada orang dia tak setuju dengan saya. Takkan tutup aurat tahsiniyat, ustaz? Ya, tahsiniyat lah. Habis tu tak wajib lah tutup aurat. Wajib. Siapa kata tak wajib? Dah tu tahsiniyat. Tahsiniyat ni dia punya kategori. Wajib tak wajib isu lain. Tahsiniyat ni kategori. Menutup aurat wajib. Dia masuk dalam bab apa? Dia masuk dalam bab tahsiniyat. Betul ke ustaz? Betul. Sebab tu bila kita sakit, jumpa doktor, boleh buka aurat. Kalau kita sakit di tempat yang aurat, di kawasan aurat, kita sakit, boleh tak buka untuk doktor rawat? Boleh buka. Sebab apa boleh buka? Sebab menjaga nyawa, daruriyat. Menjaga aurat, tahsiniyat. Kalau tak bertembung, semua wajib diamalkan serentak. Tutup aurat tu wajib dan sebagainya. Tapi bila bertembung, aurat wajib, berubat juga wajib untuk jaga nyawa. So mana nak didahulukan? Daruriyat ni. Berubat ni dulu. Kan orang tu katalah samahallah, na'udzubillah, tiba-tiba accident, pecah kepala contohnya kan, patah kaki, nak rawat, boleh tak buka aurat dia? Doktor tak boleh kata ini aurat orang, saya tak boleh tengok, biarlah. Kacau lah dia kan. Jadi dibenarkan. Tu tahsiniyat dan daruriyat. Benda ni yang kita kena faham betul-betul. Jadi dalam pertimbangan nak buat fatwa ni, benda itulah yang kita kira, yang kita hitung. Wallahu alam. Kita bagi laluan daripada azan.
La ilaha illallah. Okey, kita sambung sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu maqasid ni yang disebut daruriyatnya, hajiyatnya, tahsiniyat ni, siapa yang sebut? Siapa yang kategorikan? Ia adalah berdasarkan kepada penelitian ulama. Penelitian ulama terhadap dalil-dalil syarak. Al-Imam Syatibi dalam kitab dia Al-Muwafaqat, di antara ulama yang banyak menghuraikan berkenaan dengan ilmu maqasid ni. Jadi ilmu maqasid ni penting untuk kita tahu kategori hukum yang kita sedang deal. Jadi bila berlaku percanggahan, kita boleh untuk dahulukan yang mana yang lebih penting berbanding yang penting. Saya bagi contoh. Tuan-tuan nak pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat apa hukum? Hukumnya wajib untuk orang lelaki lah. Jadi tuan-tuan lalu dekat tepi tasik, tepi laut, nak pergi sembahyang Jumaat ni. Imam pun tengah baca khutbah. Tengok-tengok kat tengah-tengah laut ada orang lemah. Tuan-tuan pun pandai berenang. Kalau tak pandai berenang, pergi jangan duk cerita lah. Takut daripada seorang lemah, dua-dua je lemah. Tuan-tuan pandai berenang. Nak tolong orang lemah ke nak pergi sembahyang Jumaat? Dalam kepala kita kata, kalau aku tolong dia, memang sembahyang Jumaat terlepas lah. Tolong orang tu. Sembahyang Jumaat jaga agama ke jaga nyawa? Sembahyang Jumaat jaga agama ke jaga nyawa? Jaga agama. Tolong orang jaga nyawa. Betul? Jaga agama dengan jaga nyawa mana lagi tinggi? Jaga agama lah kan? Agama tinggi. Tapi tolong orang tu, dalam keadaan tu kalau tak tolong dia mati. Agama ni macam mana? Agama tak runtuh. Sebab kalau kita tolong dia, kita selamatkan dia, dia akan hidup. Agama tak mati. Sebab orang lain sembahyang Jumaat,
kita boleh qada solat zuhur kalau tak sempat. Dan pada waktu tu agama dan nyawa terjaga. Begitu long. Nampak? Itu yang baru ni kita duk buat tu. Jarak sikit waktu Covid dulu. Sebelum Covid masuk endemik ni lah. Kita jarakkan sikit. Orang bising lah. Tapi kita nak supaya agama hidup, nyawa pun terpelihara. Kita nak dua. Sebab kalau rapat, dalam keadaan vaksin tak ada, takut salah satu akan binasa. Nyawa mungkin akan hilang, ataupun agama mungkin akan lenyap 2 minggu. Sebab apa? Ada kluster. Betul? Kluster dia sebut. Kluster lah kan? Takut ada kluster kat masjid, 2 minggu masjid tutup. Habis orang tak sembahyang Jumaat 2 minggu. Jadi sebab tu kita jarakkan sikit. Jarakkan sikit bukan bermakna agama mati. Agama tak mati. Sebab apa kita jarakkan? Sebab saf ni dia tahsiniat. Dia disyariatkan untuk memperelokkan agama, cantikkan agama. Agama nampak elok, nampak cantik, nampak seimbang. Rapat. Dan sebelum ni kita pun berjuang rapat. Tapi bila ada pandemik ni, kita jarakkan sikit. Supaya agama tu terpelihara, solat jemaah tu ada. Kan? Jadi kita jarakkan sikit. Tapi bila kita tengok data dah ada, vaksin dah cukup, orang pun dah ramai vaksin. Lepas tu dengan munculnya Omicron apa semua ni, dia punya simptom pun tak kuat. Jadi kita rapatkan sikit dulu. Rapatkan sejadah dulu, tengok. Lama-lama baru kita rapatkan terus. Kan? Sebenarnya bukan sebab kita suka, kita pun tak suka. Kita pun tak suka benda ni. Tapi kita deal dengan nyawa orang. Dan masa kami duk bincang dalam fatwa, kita tengok, kita bimbang apa? Kita buat satu fatwa, 1000 orang mati. Tu kita takut lah. Risau. Kita bimbang kita termasuk dalam hadis yang sahabat yang luka kat kepala tu, bila tanya, dia kena mandi wajib tak? Sahabat lain kata mandi. Dia mandi sampai mati. Nabi kata apa? Qataluhu qatalahumullah. Mereka bunuh dia. Moga Allah membunuh mereka. Kita bimbang yang tu. Kita bimbang yang tu je. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat rapat semula. Dan kita pun gembira, kita happy kerana sunnah ni hidup balik. Adalah orang kata ini semua ejen Dajjal. Alhamdulillah Dajjal tak keluar lagi. Imam Mahdi pun tak dilantik. Belum lagi, tapi kita dah berjaya rapat balik. Alhamdulillah. Cuma bila dah rapat ni, ada juga orang tak apa nak rapat sangat. Jenuh kita duk tarik. Jenuh kita duk tarik balik. Ya? Tapi manusia begitulah keadaannya. Baik. Okey? Bukti-bukti yang menunjukkan kepentingan memahami teks hadis berdasarkan ilmu maqasid. Last, sebelum kita berhenti. Ilmu maqasid ni penting, saya kata. Kenapa penting? Kerana Quran kata penting, hadis kata penting. Jadi kita tengok dulu. Dalam Quran, ada tak Allah Ta'ala suruh berpegang dengan maqasid? Apa itu maqasid? Objektif di sebalik pensyariatan suatu hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa iza ja'ahum amrun minal amni awil khawf adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Surah An-Nisa ayat 83. Allah Ta'ala kata, dan apabila datang kepada mereka berita mengenai keamanan atau ketakutan, adha'u bih, mereka akan sebarkan, mereka akan heboh-hebohkan. Walau radduhu ila rasul, kalaulah mereka kembalikan berita itu kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, ataupun kepada pemimpin mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, pastinya orang yang pandai dalam merumuskan sesuatu perkara akan mengetahui hakikat sebenar berita itu. Walaula fadlullahi alaikum, jika tidak kerana kurniaan Allah ke atas kamu dan rahmatnya, pastilah kamu akan mengikut syaitan, melainkan sedikit saja yang tak ikut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur
Sifat sebahagian sahabat pada ketika itu, yang bila sampai je berita terus nak sebar. Sampai je berita terus nak sebar. Tunggu dulu, semak dulu kepada orang-orang yang bijak, yang pandai, supaya mereka boleh nilai hakikat di sebalik berita yang sampai tu. Jadi Allah Ta'ala suruh perhati dulu, tenang dulu, tengok daripada segenap sudut, baru boleh sebarkan. Ya, baik. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap riwayat yang sampai kepada orang Muslim itu hendaklah diserahkan kepada orang yang layak untuk menelitinya secara mendalam. Pemahaman secara literal semata-mata tidak akan membawa kepada pemahaman yang tepat terhadap dalil syarak. Ayat ini juga menjelaskan bahawa orang yang mampu melakukan proses istinbat dianggap sebagai ahli ilmu yang mesti dirujuk untuk memahami sesuatu isu. Istinbat, sebab Allah Ta'ala kata la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Yastanbit, perkataan yastanbitunahu diambil daripada perkataan istinbat. Istinbat ialah proses merumuskan illah, iaitu merumuskan faktor, punca, makna dan tujuan orang yang mengucapkan kalam. Jadi Allah Ta'ala ni dalam Quran dia pesan kat kita, slow. Kalau tak tahu, tak faham, pergi tanya kepada orang yang faham. Pergi tanya kepada orang yang lebih teliti. Mudah-mudahan kamu memahami sesuatu perkara itu dengan benar. Wallahu a'lamu bissawab. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Tuan-tuan ada soalan? Ya. Fadailul A'mal merupakan kitab yang banyak digunakan oleh sahabat-sahabat tabligh kita. Dalam itu ada manfaat yang banyak dari sudut ilmu, tetapi terdapat juga riwayat-riwayat yang tidak sahih. Jadi untuk membaca kitab tersebut memerlukan kepada bimbingan orang yang boleh membezakan yang mana satu yang sahih dan yang mana satu yang tidak sahih. Wallahu a'lam. Okey? Ada lagi? Kalau tak ada, saya ambil soalan dekat Zoom. Saya tak faham soalan ni. Adakah solat witir yang berdiri sendiri atau sebahagian dari tahajud? Bolehkah lakukan solat witir tanpa tahajud? Solat witir ni sebahagian daripada solat malam. Solat witir ni sebahagian daripada solat malam yang boleh dikerjakan dengan pelbagai cara. Sama ada dengan 1 rakaat ataupun dengan 3 rakaat. 3 rakaat tu pun boleh dilakukan dengan 1 salam, boleh dilakukan dengan 2 salam. Jadi bila kita lakukan salat malam, kalau kita tak buat witir pun tidaklah menjadi masalah. Kalau kita buat salat malam tak buat dengan witir tak ada, balik terus, tak tunggu imam witir dia balik terus, taklah menjadikan salat malam itu tak sah. Tetapi salat itu tidak sempurnalah. Tak sempurnalah salat malam itu bila tak ditutup dengan witir. Sebab Nabi SAW sendiri sebut, salatul lail masna fa in khashita subuh fa'autir biwahidah. Salat malam itu 2 rakaat. Apabila kamu takut subuh masuk, maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Jadi salat witir itu termasuk dalam salat malam. Sebab Nabi kata salatul lail masna. Salat malam tu 2, bila kamu takut subuh, fa'autir biwahidah. Witirlah dengan 1 rakaat. So, witir itu pun salat malam jugalah. Kan? Jadi witir ini sebahagian daripada kesempurnaan salat malam. Cuma para ulama berbahas, salat witir ni boleh dibuat berapa rakaat. Jadi boleh buat 1, boleh buat 3, boleh buat 5, boleh buat 7. Tapi kalau kita nak ceraikan 2 pun tak ada masalah. So itu termasuk dalam salat malam. 2 rakaat kita buat. Seperti mana Nabi SAW lakukan salat Nabi di dalam Ramadan ke di luar Ramadan ke, Nabi salat 2. Kerana Nabi SAW sendiri sebut salat malam 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pandangan doktor terhadap amalan gunung jerai? Semakin berani mereka menunjukkan amalan yang sedemikian di media sosial. Dikhawatiri masyarakat Islam mengikut dan masyarakat agama lain pula memandang pelik dengan amalan mereka. Ini pun satu hal juga. Tuan-tuan biasa pergi gunung jerai? Saya tak pernah pergilah, tapi dengar cerita akhir-akhir ni macam-macam pula ritual yang muncul.
dengan mandi dululah, kan ada disebarkan di media sosial, ada dia punya adab yang kita tak pernah nampak pun sebelum ni. Ya, Gunung Jerai ni adakah disebut dalam dalil secara khusus? Tak ada lah. Sebab Gunung Jerai ni pun dekat Malaysia, bukan dekat Arab Saudi kan. Jadi bila tak ada, maka dia tak adalah apa-apa ritual. Dia tak boleh kata, Ustaz, mandi ni memang masalahnya mandi. Mandi tak ada masalah. Tapi mengatakan sebelum pergi satu tempat, digalakkan mandi, ini memerlukan dalil. Kalau tidak ada explanation, dia kata, kalau nak pergi jumpa bos, elok mandi dulu sebab kita nak bagi badan kita wangi. Barulah bos kita selesa dengan kita. Itu bab dunia. Tapi kalau kata nak pergi Gunung Jerai, tak tahu nak jumpa siapa, tiba-tiba dia kata kena mandi dulu. Pasal apa nak mandi? Ini adab masuklah di Gunung Jerai. Yang ni perlu dalil lah Syekh. Sebab ni agama. Kita kata sebelum masuk Mekah mandi. Yang ni ada proses istimbab. Sebelum ihram mandi dulu, Nabi buat. Sebelum sembahyang Jumaat mandi dulu, Nabi suruh. Sebelum naik Gunung Jerai mandi dulu, siapa suruh? Tak ada. Tok Syekh je suruh kan. Jadi bila Tok Syekh ni kita kena tanya Tok Syekh tu mana dalilnya. Sebab kalau tak, masing-masing duk buat cara sendirilah. Kalau tanya saya, adakah perlu naik ke sana? Saya kata duk di bawah dengan naik di atas sama saja. Sama je. Baik kita iktikaf kat masjid. Kerana iktikaf kat masjid ada dalil khusus. Dan masjid ni dengan masjid depan sana, masjid ni dengan masjid seberang sana, sama je. Yang lain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Sebab itu Nabi kata, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak diikat perjalanan itu, melainkan, tak bersungguhlah melakukan perjalanan jauh, melainkan untuk pergi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Itu je yang ada kelebihan yang lain daripada masjid lain. Tapi kalau masjid kita dengan masjid depan sana, sama tak? Sama je nak pergi iktikaf. Sini pun okey, sana pun okey. Tak ada apa-apa kelebihan yang berbeza. Tambahan pula di atas tu ada masjid. Saya tak tahu pula, tak nampak pula ada masjid. Saya nampak dia penduduk dalam gua. Jadi tidak ada apa-apa kelebihan di sana. Tapi kalau pergi sekadar nak rasa udara sejuk ke kan, nak tenang-tenang ke, nak tengok keindahan alam, itu lain cerita. Tapi kalau dia dakwa ada satu kelebihan, Nabi Adam pernah turun kat sini, contohnya dia sebut. Ini contoh je lah kan. Kalau ada yang dakwa begitu, dan kita kata dakwaan tu perlu bawa dalil. Kena bawa dalil. Kalau tak, agama ni dia akan jadi mainan orang-orang yang ada kepentingan. Takut-takut ada pula orang yang ambil kesempatan. Kan, buka pula tempat sewa kat situ. Siapa nak bertapa kat sini, kena bayar kat saya. Kebetulan saya beli tanah Gunung Jerai ni. Takut-takut jadi macam tu. Dia jadi, agama jadi rosak, binasa disebabkan oleh kerana perbuatan tanpa disiplin yang kita lakukan. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi itulah lebih kurang saya boleh sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak pada hadirin dan hadirat yang hadir di masjid ini dan juga yang hadir di Zoom dan juga Facebook. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih juga pada Global Ihsan yang membawakan kuliah ini secara live di Zoom dan juga di Facebook. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka dan juga memberikan keberkatan dalam setiap usaha mereka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.